Hai dan salam sejahtera, nama saya Salida Dalam Anak yang pelajar semester 1 daripada program Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian nombor matrik 0408161313420001. Hari ini, tajuk pembincangan saya hari ini ialah mengenai penggerakkan pelajar untuk mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis, khususnya melalui penerapan strategi pemikiran kritis dengan menilai situasi yang berlaku. Dalam era globalisasi dan teknologi yang sangat pantas kini, dunia pekerjaan dan pendidikan semakin mencabar. Maka, setiap pelajar pendidikan tinggi perlu menguasai kemahiran berfikir secara kritis dan cekap dalam kemahiran digital bagi menjamin kecemerlangan akademik dan kejayaan sesebuah kejayaan yang kita ceburi ataupun yang kita ingin ceburi. Tugasan ini mendorong saya menganalisis pelbagai situasi akademik dan kehidupan sebenar dengan menggunakan strategi pemikiran kritis yang sesuai. Kemahiran berfikir secara kritis ini merupakan satu kemahiran yang sangat penting yang mampu membantu kita membuat penyampaian hujah, membuat keputusan yang lebih bijak, serta menjadi seorang individu yang berdaya saing dan mampu menyesuaikan diri dalam dunia yang kompleks serta dunia yang sentiasa mempunyai perubahan mengikut peredaran masa. Watak utama dalam situasi ini ialah seorang pelajar tingkatan 6 yang bernama Amira. Setelah menamatkan pengajiannya, Amira berdepan dengan dilema besar, iaitu di mana dia perlu memilih hala tuju masa depannya yang perlu dicapai. Minat Amira sejak kecil adalah dalam bidang perniagaan, kerana beliau telah banyak belajar tentang keusahawanan melalui perniagaan yang dilaksanakan oleh keluarganya. Namun begitu, ibu bapa dan gurunya pula sangat menginginkan Amira untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang pendidikan iaitu dengan menjadi seorang guru. Hal ini berlaku kerana mereka percaya bahawa menjadi seorang guru merupakan satu kejayaan yang lebih stabil dan akan menjamin masa depan Amira. Strategi pemikiran kritis. Apa itu strategi pemikiran kritis? Menurut Peter Fessenden 2015, pemikiran kritis ialah satu bentuk pertimbangan yang bertujuan, yang mempunyai tujuan ataupun reflektif, yang melibatkan interpretasi, analisis, penilaian atau inference yang berdasarkan bukti dan konteks yang sangat relevan untuk masa kini. Melalui pendekatan analisis perspektif, Amira dapat menilai situasi dari pelbagai sudut seperti pandangan pribadi dirinya, kehendak ibu bapa dan guru, serta realiti pasaran kerja terkini. Dengan menilai setiap perspektif secara objektif, beliau boleh memahami alasan di sebalik desakan keluarga dan gurunya pada masa yang sama. Dia dapat mempertimbangkan minatnya dalam bidang perniagaan. Perbandingan prospek kejayaan berdasarkan data pasaran akan membantu Amira untuk membuat keputusan yang lebih seimbang berdasarkan fakta dan tidak dipengaruhi oleh emosi atau tekanan sosial semata-mata, terutamanya tekanan dari ibu bapa dan guru-gurunya yang menginginkan Amira menjadi seorang guru. Risiko dan faedah merupakan satu proses di mana kita akan menilai kesan positif dan negatif daripada pelbagai pilihan tindakan bagi membuat keputusan yang selaras dengan matlamat serta nilai dan keperluan individu. Dalam situasi Amira pula, Amira boleh menilai kelebihan dan kekurangan bagi jurusan perniagaan dan pendidikan. Perniagaan menawarkan peluang menjadi seorang usahawan dan ia membolehkan Amira bekerja dalam bidang yang diminati. Namun, ia tetap berisiko dari segi kewangan dan persaingan. Pendidikan pula menjanjikan sebuah kejayaan yang stabil, tetapi ia mungkin menjejaskan motivasi sekiranya Amira tidak berminat. Penilaian seimbang ini dapat membantu Amira untuk membuat keputusan yang lebih logik serta realistik dan selari dengan nilai serta matlamat hidupnya. Strategi pemikiran kritis yang terakhir iaitu refleksi kendiri. Menurut John Dewey 1933, refleksi ialah proses berfikir secara aktif, berterusan dan teliti terhadap kepercayaan atau pengetahuan berdasarkan alasan atau satu kesimpulan yang munasabah. Amira pula, melalui strategi refleksi kendiri, Amira dapat menyelami nilai, matlamat dan minat pribadinya serta ia juga dapat menilai kesesuaian pilihan dalam identiti diri. Dengan meneliti pengalaman perniagaan keluarga yang dilaksanakan sebelum ini, Amira dapat memahami minat dan cita-citanya. Pendekatan ini dapat membantu Amira membuat keputusan yang selaras dengan kepribadian, keupayaannya dalam bidang perniagaan maupun potensi di masa hadapannya dengan menjadi seorang usahawan yang lebih berjaya. Melalui analisis perspektif, saya menyadari bahawa ibu bapa dan guru Amira mahukan sesuatu yang terbaik untuk masa depannya. Dengan menganggap profesi seorang guru kelihatan lebih stabil dan terjamin di masa hadapan. Seterusnya ialah timbang tara risiko dan faedah. Strategi ini pula menunjukkan bahawa walaupun bidang pendidikan menjanjikan satu kestabilan dalam bidang kerjaya, akan tetapi, bidang perniagaan turut menawarkan ruang pertumbuhan dan kepuasan yang lebih tinggi sekiranya individu tersebut benar-benar bermotivasi dan berdisiplin untuk mencapai kejayaan dalam bidang ini. Sendiri pula mengambil kira pentingnya keselarasan antara keputusan akademik dengan minat diri Amira serta nilai pribadi seseorang. Kesimpulannya ialah, situasi Amira menunjukkan pentingnya pemikiran kritis dalam membuat keputusan yang kompleks, terutamanya apabila minat pribadi bertentangan dengan harapan orang lain seperti ibu bapa, guru dan rakan-rakan kita. Melalui pendekatan sistematik dan reflektif, keputusan dapat dibuat secara objektif dan berlandaskan nilai serta logik. Dalam konteks pendidikan, memilih jurusan yang selari dengan minat dapat meningkatkan motivasi dan melahirkan seorang graduan yang berkualiti. Oleh itu, penguasaan strategi pemikiran kritis penting untuk menghadapi cabaran, menilai maklumat secara rasional dan membentuk individu yang lebih bantang serta berdaya saing untuk masa kini. Maka, tamatlah sesi pembentangan saya untuk subjek kali ini. Terima kasih.